Inilah kisah tentang Nur Said, seorang pahlawan Naning yang berasal dari negeri Melaka. Nama sebenar Nur Said adalah Abdul Said yang lahir pada tahun 1773 di Naning, Alor Gajar, Melaka. Beliau mula mempelajari ilmu mempertahankan diri atau seni silat sejak berumur 6 tahun. Nur Said merupakan seorang yang tekun dalam mengaji, cekap dalam seni mempertahankan diri dan sentiasa dihormati oleh orang ramai. Beliau dilantik sebagai penghulu Naning bagi penghulu Anjak pada tahun 1799 semasa beliau berumur 26 tahun. Namun pada tahun 1831 telah tercetusnya perbalahan dan menimbulkan peperangan di antara Naning dan pihak British. Jadi, apakah kesudahan kisah Naning ini? Apa lagi khabar mengenai Naning yang kamu tahu? Hasil pendapatan di Naning semakin meningkat, Tuan Gubernur. Saya rasa ini adalah kesan kepimpinan penghulu baru mereka. Kalau tak silap, namanya Nur Said. Kalau begitu, kita ada peluang untuk mengawal untung di Naning. Lagipun, dahulunya daerah Naning itu adalah di bawah pemerintahan Melaka. Jadi, kita ada hak untuk membuat perjanjian dengan mereka. Ini berita baik, Tuan Gubernur. Hasil dari daerah Naning bernilai $4,500 sebulan. Sudah tiba masanya kita arah mereka bayar cukai kepada kita. Kalau begitu, arahkan Lieutenant sebagai utusan ke Naning untuk membuat perjanjian baru dengan Naning. Dan pastikan berita perkembangan mengenai ini selepas ini sampai kepada saya secepat yang mungkin. Baik, Tuan. Untuk penghulu, pihak Inggeris sudah pun membuat perjanjian dengan Belanda. Dalam perjanjian itu, Belanda bersetuju menyerahkan Melaka kepada Inggeris. Perkara itu sudah dimaklumkan oleh Gubernur. Penduduk Naning tidak ada apa-apa halangan sekiranya Melaka diperintah oleh Inggeris. Naning masih di bawah jajahan Melaka dan Naning sekarang berada di bawah pemerintahan Inggeris. Penduduk Naning hanya patuh di bawah pemerintahan Inggeris. Naning sebuah negeri merdeka. Biarkan kami memerintah sendiri. Inggeris, jangan ganggu kami. Begini, Naning tetap di bawah pemerintahan Inggeris. Kami tak akan mengganggu penduduk Naning. Kalian semua bebas keluar mencari rezeki dan terus mengamalkan ajaran Islam. Kamu cuma dikenakan bayaran cukai sahaja. Mana boleh? Saya tak setuju. Hanya pihak Belanda mengiktiraf Naning sebagai negeri merdeka, bukan pihak Inggeris. Penghulu perlu ingat, kini Melaka berada di bawah pemerintahan Inggeris. Naning juga perlu bertuan Inggeris, bukan lagi Belanda. Ini dah melampau. Kami takkan tunduk pada Inggeris. Kami takkan bayar cukai walau hanya sebutir padi. Beritahu Tuan Gubernur kamu, Naning sanggup berperang dengan Inggeris. Kami takkan tunduk pada mereka kerana Naning sebuah negeri merdeka. Aku beri amaran terakhir kepada kamu, jangan jejakkan kaki kamu lagi di Naning. Kalau Nur Said tak nak tunduk kepada kita juga tak akan tunduk terhadap ugutannya. Kalau dia pilih untuk berperang, kita akan perangi mereka habis-habisan. Tetapi Tuan, pembesar-pembesar Melayu di Melaka ramai yang tak menyokong tindakan kita untuk menyerang Naning. Saya bimbang, kalau mereka menyokong Naning, keadaan pasti akan bertambah buruk. Saya tak peduli semua tu. Apa yang penting sekarang, kita perlu serang Naning dan kalahkan mereka. Tuan Gubernur, sebelum rancangan kita bertamat, saya perlu bagi tahu kesan buruk dan baik kalau kita berperang dengan Naning. Kesan baiknya, kita dapat memadamkan pemberontakan rakyat Naning. Kesan buruknya, semua negeri-negeri berjiran dengan Naning bersama-sama membantu mereka menentang kita. Sudah tentu mereka akan menjadi kuat.
untuk berperang dengan Naning? Sebagai seorang askar British, memang tugas saya diperintahkan berperang. Tapi pada pendapat saya, tak ada faedah pun berperang dengan Naning. Dekat sana, tak ada emas seperti tuan sangkakan. Naning hanya sebuah kampung kecil. Apa yang kita dapat selepas menakluknya? Sekarang bukan masanya kita bertelagah, Lieutenant. Kalau kamu tak setuju, tak apa. Saya serahkan tanggungjawab ini kepada Kapten Willy. Dia akan memimpin askar kita untuk menyerang Naning. Kita tak perlukan ramai anggota tentera. Hanya 150 orang askar saja. Kerana Naning cuma sebuah kampung yang kecil. Kamu panggilkan Kapten Willy kemari. Masuk, Kapten. Ya Tuan, apa hasrat Tuan menemui saya? Saya nak kamu mengetuai askar kita untuk menyerang Naning. Baik Tuan. Apakah hajat Tok Penghulu kemari? Ada sesuatu yang boleh saya bantu? Ada perkara penting yang saya bicarakan dengan Tuan Raja Ali. Izinkan saya masuk? Silakan masuk. Apakah hajat Tok Penghulu kemari? Ada sesuatu yang boleh saya bantu? Begini yang Tuan Raja Ali, pihak British mengumumkan akan menyerang Naning. Jadi, kami orang Naning ingin meminta bantuan dari orang Rembau bersama-sama supaya pasukan kita lebih kuat menghadapi serangan musuh. Cis, dujana punya British, Inggeris benar-benar sudah melampau. Kalau begitu, Tok Penghulu usahlah bimbang kerana Naning dengan Rembau seperti adik-beradik. Kami dengan rela hati membantu Rembau untuk menentang Inggeris. Lagipun, kita pernah menentang Belanda sebelum ini. Tok Penghulu jangan khawatir. Pihak Rembau akan tolong mempertahankan Naning daripada diserang oleh pihak musuh dujana itu. Terima kasih Tuan Raja Ali. Pertolongan ini dapat meringankan beban saya dan dapat membantu kami dalam mempertahankan Naning daripada diserang oleh pihak musuh. Nampaknya mereka benar-benar ingin merampas Naning untuk mengamuk keuntungan sendiri. Terima kasih Tuan Raja Ali. Baiklah. Tok Penghulu, saya dipercayai berapa buah perahu milik British di Morusangan Naning. Tetapi, kelihatan jauh dari kubu-kubu kita. Mereka berlabuh jauh dari perkampungan kita. Saya dapat rasakan mereka pasti merancang sesuatu. Pendapat saya, mungkin mereka menggunakan laluan sungai ke Naning. Tetapi, mereka menunggu waktu malam untuk bertindak melakukan serangan. Dikhabarkan jumlah tentera mereka hanya 150 orang sahaja. Kalau nak dibandingkan dengan kita, lebih ramai kerana kita sudah meminta bantuan dari pihak luar. Walau bagaimanapun, kalian semua harus waspada. Maksud Tok Penghulu, kita melakukan serangan terlebih dahulu. Sebelum pihak musuh menyerang kita, adakah lebih baik kita menyerang mereka dahulu? Pihak musuh dilengkapi dengan senjata meriam dan senapang, manakala kita hanya bersenjatakan keris, parang, lembing, senjata tradisional saja. Jadi, agak sukar bagi kita untuk menyerang terlebih dahulu. Kalau begitu, kita akan melakukan serangan hendap dan perangkap. Saya akan bahagikan kamu kepada 3 pasukan. Pasukan pertama, kamu ditugaskan bawa orang yang mahir. Pasukan kedua, kamu ditugaskan untuk menanam ranjau di sepanjang jalan. Dan pasukan yang ketiga, kamu ditugaskan untuk menghantar bantuan seperti makanan, minuman dan senjata kepada pasukan pertama. Jelas semua? Jelas, Tok Penghulu. Saya mahu kamu semua dibahagikan pada 2 kumpulan. Kumpulan pertama kamu menyerang dari arah sungai dan kumpulan kedua kamu menyerang dari jalan darat. Sebelum kita mengatur strategi, kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Seperti yang kita tahu, pihak British ingin menyerang penduduk Naning. Oleh itu, kita hendaklah berwaspada dan berjaga-jaga. Baik Tok Penghulu, pendapat kami lebih baik kita memulakan serangan hendak di sungai kerana tempat itu paling strategik untuk menjatuhkan pihak musuh. Baiklah, kalau begitu, kamu semua boleh pergi mengambil tempat masing-masing yang telah kita rancang.
Jangan kau jejak kaki ke sini lagi. Berambus kau British. Ini sungguh memalukan kita. Bagaimana kamu semua boleh berundur begitu saja? Bukankah mereka tidak mempunyai senjata seperti kita? Kami diserah hendak, Governor. Kami tidak dapat membalas serangan mereka sehingga kami tidak mampu melepaskan tembakan dengan tepat. Senjata apa yang mereka guna untuk menyerang kita? Saya dapat melihat mereka menggunakan senjata tradisional seperti tombak dan lembing. Adakah disebabkan senjata seperti itu kalian semua melarikan diri? Kalian semua memang lemah dan penakut. Orang kampung yang kuno seperti itu, kamu tidak boleh tewaskan mereka. Selepas ini, biar aku yang akan merancang strategi lain untuk menyerang Naning. Baik, Kapten. Raja Ali, kedatangan saya kemari berhasrat untuk mencarikan persahabatan antara Inggeris dan juga Rembau. Maaf Tuan, saya sudah memberikan jawapan sebelum ini. Bagi pihak Rembau, kami takkan belot terhadap Dosaid dan Naning. Pihak Inggeris penjajah, kami tak mahu tunduk kepada Inggeris. Jika Raja Ali berkata sebegitu, saya akan memberikan dua pilihan kepada Tuan. Pilihan pertama, kita bersahabat antara Inggeris dan Rembau. Manakala pilihan kedua pula, Inggeris akan berperang dengan Rembau. Apa? Berperang? Mengapa pula pihak Inggeris mahu berperang dengan kami? Pihak Inggeris akan menyerang Rembau sekiranya Tuan tidak berpihak kepada kami. Sekiranya Tuan berpihak kepada kami akan mengiktirafkan Rembau sebuah negeri berdaulat dan pemerintahan berkuasa yang penuh. Jika begitu, saya setuju untuk berpihak kepada Tuan Gubernur. Tetapi, Tuan harus menguatkan janji untuk memberi pengiktirafan terhadap Rembau. Raja Ali, persahabatan antara kita sudah pun terjalin. Kita tidak akan bermusuh antara satu sama lain. Sekarang, saya mahu orang Rembau bekerjasama dengan Inggeris untuk menyerang Naning. Saya tak setuju. Adakah kalian menyuruh orang Rembau di Naning pulang dan memberikan kami senjata bertujuan untuk menyerang Naning? Tuan seperti sudah terlupa terhadap perjanjian kita pada tempoh hari. Sudah tertulis, jika Rembau tidak mahu berpihak dengan Inggeris, kami akan menyerang Rembau seperti mana kami menyerang Naning sebelum ini. Jika Rembau menolong pihak Inggeris, apa pula faedah yang kami dapat selain daripada pengiktirafan kepada negeri kami dan kuasa untuk memerintah? Tuan usah khawatir. Pihak kami akan membayar elang kepada Rembau dan askar-askar kamu semua. Kalau begitu, baiklah, saya setuju. Saya akan menghantar beberapa askar-askar perang Rembau ke Naning. Raja Ali, adakah benar Naning mempunyai emas? Apa? Emas? Maaf Tuan, saya kurang jelas dengan soalan Tuan sebentar tadi. Begini, saya dikabarkan Naning mempunyai emas. Kerana itu, pihak Inggeris ingin menaluki Naning sebelum ini. Tuan Gubernur, pada pengetahuan saya, Naning merupakan sebuah kawasan perkampungan kecil. Mereka hanya bergantung pada hasil tanaman seperti sirih, padi dan beberapa tanaman yang lain. Perkabaran tentang kewujudan emas itu tidak pernah wujud sama sekali. Sekiranya Naning mempunyai emas, mustahil kami tidak tahu. Aku tak percaya. Silap-silap, Raja Ali yang mahu menyembunyikan perkara itu daripada pengetahuan kami semua. Kamu dan Rembau membuat perancangan ingin membolok dan merampas semua kekayaan di Naning. Perkara itu tidak benar sama sekali Tuan Gubernur. Hasil cukai di Naning saya tidak tahu menahu sama sekali. Jika Naning mempunyai emas sekalipun, sudah lama pihak Belanda kaya raya dan mengaut hasil keuntungan Naning. Apa yang dikatakan dari mulut kamu itu semua tipu belaka. Saya pecat kamu dari jawatan sebagai penasihat. Sekarang saya mahu ke pejabat di Melaka. Pada malam ni, aku nak kamu bakar perkampungan Naning. Pastikan Dosaid dan pengikut dia tak terlepas dan tangkap mereka serta-merta. Baik, Governor. Tok Penghulu, pihak British dalam perjalanan kemari. Saya nampak beberapa buah perahu milik mereka. Kalau begitu, kita bersiap sedia untuk menyerang. Aku mahu kamu semua bertahan. Kita tak boleh kalah kepada penjajah durjana itu. Kita gunakan taktik-taktik serangan yang kita pernah bincang sebelum ini. Sebelum pihak musuh datang, saya akan beri isyarat sebelum serangan bermula. Kamu semua tunggu di setiap sudut tempat serangan. Kami mendapat arahan daripada Dosaid. Sebelum pihak musuh datang, Dosaid akan memberi isyarat sebelum serangan bermula. Kamu semua tunggu di setiap sudut tempat serangan. Baik, kami akan tunggu arahan kamu.
Kapten, kita dikepung. Apa tindakan kita seterusnya? Kalau kita teruskan juga, pasti pasukan kita kalah. Ha? Aku tak peduli. Arahkan mereka semua untuk teruskan tembakan. Aku mahu dua Said tumpas dalam genggaman British. Kita terpaksa berundur juga kerana askar kita ramai yang terkorban. Kita akan terus berperang sehingga pihak dua Said mengaku kalah. Baik, Kapten. Kami akan meneruskan serangan ini sehingga pihak Dok Said berjaya ditangkap. Kita perlu meletup laluan keluar dan masuk kawasan Gunung Pasir agar mereka tidak dapat meminta bantuan dari pihak luar. Sis, serangan kita kemarin tidak berjaya juga. Perkara ini tidak boleh dibiarkan. Kita mesti membuat perancangan yang lain bagi menumpaskan Dor Said. Apa kata Tuan Gubernur menjemput penghulu Tampin dan Yang Tuan Seri menanti bagi membincangkan hal ini dengan mereka. Mungkin mereka mempunyai pandangan berkenaan Dor Said. Kalau begitu, jemput mereka berdua datang ke pejabat saya dengan segera. Apakah hajat Tuan Gubernur menjemput kami datang kemari? Pihak Inggeris telah bersetuju bagi cadangan kamu berdua untuk memujuk Dor Said bagi menyerahkan diri. Adakah ini rancangan selepas gagal menangkap Dor Said di Gunung Pasir pada serangan yang lepas? Benar sekali. Kami mengakui akan kesilapan yang telah dibuat. Saya berharap Tuan dapat membantu kami mengenai perkara ini. Bagaimana jika Dor Said tidak bersetuju akan hal ini? Itu tugas kamu berdua untuk memujuk dia. Saya sudah mati akal bagaimana cara untuk menumpaskan Dor Said. Baiklah, kalau begitu, kami berdua akan bertanya dahulu. Jika Dor Said mahu menyerahkan diri, apakah tindakan Tuan Gubernur terhadap dia? Cadangan saya ialah kita meletakkan hukuman gantung sampai mati terhadap Dor Said. Sekiranya tindakan Tuan Penghulu Gubernur begitu, saya tidak akan bercampur tangan akan hal ini. Jika kalian berdua tidak setuju, apa cadangan kamu berdua pula? Saya bersetuju jika Dor Said menyerahkan diri, bukannya kita yang bertindak untuk menangkapnya. Kami bercadang, jika melayan dengan baik, diberikan tempat tinggal dan diberikan elang sara diri, sudah tentu Dor Said tidak akan menentang pihak Inggeris lagi. Baiklah, kalau begitu saya setuju dengan cadangan kamu berdua. Tok Penghulu, hajat kami datang kemari untuk meminta Tok Penghulu menyerahkan diri ke pihak Inggeris. Aku takkan mudah menyerah diri kepada penjajah itu. Jika Tok Penghulu tak mahu menyerah diri, pihak Inggeris akan terus menyerang dan membuat kacau bilau terhadap penduduk di Nani. Tok tidak kasihankah pada mereka? Usah kau berpeduli tentang mereka. Biar saja aku dan pengikut yang lain bermati-matian demi mempertahankan hak tanah Melayu. Jika begitu, pihak Inggeris menyuruh Tok Penghulu untuk meletakkan jawatan sebagai penghulu Nani. Kalau aku letak jawatan sebagai penghuni Naning, adakah pihak Inggeris memberi jaminan untuk tidak mengganggu penduduk Naning? Ya, benar sekali, pihak Inggeris tidak akan mengganggu penduduk Naning. Malahan kamu semua boleh menganut agama Islam serta mencari rezeki seperti biasa. Kalau begitu, baiklah, aku setuju. Tapi ingat, pihak Inggeris harus mengatakan janji mereka terhadap apa yang mereka janjikan. Tok Penghulu, usah khawatir, kami akan menyampaikan pesanan ini kepada Tuan Gubernur. Perjuangan orang Melayu tidak pernah patah untuk menggapai makna kemerdekaan. Kisah Dor Said ini perlulah dijadikan satu iktibar bagi generasi pada masa kini agar bangsa Melayu tidak berpecah belah dan tikam menikam sesama bangsa akibat sifat tamak haloba.